Dinamo dibangun dari karakter Dinamo boleh aku dengan insyaallah. Dan satu lagi CD dibaca dari Syekh Abdul Rahman, kemudian masih ada dua di kita. Berarti pada pemilik kendaraan WRW 4111 WRW 4111 kita pada من ايه يا اخويا المسكوم مسكوم الله ضعف كلي يعني بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 18 ya, surah Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum فتحا قريبا ومغانم كثيرة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sesungguhnya Allah redha, Allah berpuas hati mengenai orang mukmin terhadap orang mukmin semasa mereka itu bermubayaah denganmu di bawah pokok kayu. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, lalu Allah menurunkan ketenangan ke atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberi bonus, memberi balasan kepada mereka
dengan cara kemenangan yang tak lama lagi. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Selain pada itu, Allah akan beri ghanimah yang begitu banyak yang mereka akan gundul, yang mereka akan ambil. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah memang aziz. Aziz kita panggil tak ada tolak banding. Sifat Allah aziz, sifat yang tidak ada tolak bandingnya. Hakiman, yang penuh dengan bijaksana. Sadaqallahu azim. Allah, hamba ini musuh sikit ni. Para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat 29 Muharram. Esok abilah bulan Muharram. Kalau Allah Ta'ala panjang umur kita pakai esok, rezeki murah lagi, InsyaAllah kita boleh hidup sejak daripada pagi sampai esok. Dan oleh kerana Muharram ni awal tahun hijrah, hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman hari itu 50 tahun, 40 tahun dulu tak ada orang sambung hijrah. Masa orang kecil-kecil hari itu, orang-orangnya buat mulut dan buat merah. Peristiwa Nabi yang begitu banyak hanya zaman hari itu, zaman kecil-kecil hari itu. Orang yang peringat maulud Nabi dan peringat mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika tu orang yang kita panggil orang pandai agama, tuk-tuk guru, tuk-tuk ustaz ni tak ramai. Kalau ada seorang dua pun mengaji yang kitab ni tidak banyak, maka dengan sendiri mereka hanya boleh memperkenalkan Nabi kepada rakyat sekadar mana yang mereka belajar. Alhamdulillah sekarang ni orang yang mengaji agama semakin ramai dan mengaji siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Maka usaha memperkenalkan Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia tengah 2000 tahun itu semakin meluas. Termasuklah kita memperingati hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah maknanya tinggal rumah tangga. Tinggal rumah tangga, tinggal anak bini, tinggal kampung halaman, tinggal segala-galanya untuk pergi ke Madinah. Semata-mata khusus untuk jaga agama, bukan nak jaga ekonomi, bukan nak jaga bangsa, bukan nak jaga tanah air, jaga agama. Kerana agama ni benda yang mari langit singgah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Jibril, dan merebut sampai pada kita. Yang kalau Nabi ni terkedik Allah Ta'ala kena bunuh kau, kena apa kau, maka tersekatlah rancangan Allah nak sebar agama pada seluruh dunia kerana Nabi waliyadzubillah dibunuh. Maka kejam mata rapat bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita pakat dengan tua dia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tinggal kau pergi ke Madinah. Kalau tinggal kau ni lah kita panggil hijrah. Benda ni bukan sebagai orang yang boleh buat. Tidak ada pejuang tanah air kita panggil sekarang yang rela berhijrah. Tidak ada pejuang ekonomi sekarang ni yang tinggal di tanah air, dia tinggal, ya hijrah tak ada. Orang ni kalau tinggal Kelantan pergi Kuala Lumpur, bukan nak balik semula Kelantan, bahkan buat rumah sana, duduk sana, dia kadang-kadang tak balik pun negeri. Hak pasal hijrah ekonomi, hak benda lagu ni banyak orang buat. Tapi hijrah kerana Allah, tinggal rumah tangga kerana jaga agama ni, jangan mati mata. Nabi kita Muhammad SAW buat benda ni. Hasil daripada itulah kita selalu sebut tiap-tiap tahun bila sampai bulan Muharram, sebulan lepas kita sebut hijrah, supaya kita orang hak dengar benda ni, hak tak kerja dengar lagi, dapat ilmu baru bagaimana pengorbanan dan bagaimana hebatnya Nabi aku. Nabi aku makna atas dunia ni aku tu hak dia kata, hak dia buat, hak dia bertindak. Qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu bal wa sukutu. Hak Nabi kata aku nak tunggu, hak Nabi buat aku nak tunggu, hak Nabi bertindak aku nak tunggu. Kerana hidup aku di muka dunia tidak lama. Doktor sendiri pun mati, walaupun kita makan ubat, walaupun kita jogging pagi-pagi, tapi mati. Dia mati, masalahnya mati, pada mati hidup balik. Tak ada ahli sains boleh sebut, ahli sains fizikal ke kedoktoran ke bahagian sosial ke bahagian apa pun, dia tak ada, dia tak boleh sebut pada mati hidup balik.
Tak ada orang boleh reti bagaimana manusia ni lepas pada mati hidup balik. Apa nama kerja hidup balik. Tak ada ahli sains boleh buat kajian bahawa manusia bila mati ni hidup balik sungguh kok. Tak ada. Hak ia sebutnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ni kita baca kubur, baca talqin. Dah mati dah baru baca ayat. Ketika hidup orang tak berapa tafsir ayat ni. Minha khalaqnakum, daripada tanah aku buatmu ya manusia. Manusia Melayu, manusia Arab, manusia Cina, manusia India. Bakar bakar tanah. Tak selalu agah lah. Kalau mu kaya setara mana selalu agah lah bakar tanah. Bakar raja, bakar raja lawyer, bakar raja berapa tanah belakang. Tak ada hak main, hak buat daripada tasik pahu janggi, buluh betung ni, bakar ambuk, bakar raja jemban ni, agak ada wayak ambuk ni, ambuk bakar buluh betung. Tak boleh makan ikan. Ikan apa lah ambuk cahaya waktu kecil. Tak boleh makan ikan berapa. Kenapa mu ni aziz bakar raja jemban jadi pada buluh betung, dia tak boleh makan ikan. Kau kapit kekacang percaya. Ni cara orang Melayu nak naik diri dia melalui cerita-cerita dongeng. Allah sebagai tukang buat manusia, dia kata dah, bukan bakar daripada buluh betung kau, bukan daripada tasik pahu janggi, bakar tanah. Tanah hak mu duk pijak, tanah hak mu duk kecing beruk atas tu, tanah itulah bakar. Minha khalaqnakum, daripada tanah aku buatmu, wa fiha nu'idukum, dan dalam perut tanah juga aku akan masuk balikmu. Mula gigi kena mana, masuk hospital mana sekalipun, akhirnya masuk lepas tanah juga. Nak bobak, nak bagah, nak main mau iung ke apa bagah, tak lagi ke dia teri gaul lagi, tapi tak sudah dengan lepas tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, lepas pada muda nak perut tanah, nukhrijukum, akhraja yukhriju, maknanya aku bawa tolong keluar. Wa minha nukhrijukum, kita ada fi'il kharaja yakhruju, akhruju dharif dia, ada fi'il akhraja yukhriju nukhriju. Kalau kharaja yakhruju makna keluar. Kita duduk dalam rumah tertubik, kita pada kharajtu minal bait, aku tubik daripada rumah, kita hendak tersendiri. Tapi kalau akhraja, dipaksa keluar. Wa minha nukhrijukum, daripada perut tanah aku paksa mu keluar. Tak usah nak nusuk perut tanah, tak usah nak duduk mana sekejap daripada tu ada yang mati hari tu, tak tahu kubur mana ni. Tu ada juga akan dipaksa keluar. Taratan ukhra, kali yang kedua. Kali yang kedua tubik dah dalam perut mu. Kali yang pertama kamu tubik dah daripada perut mu. Dapat 10 bulan, 12 bulan. Dan kali yang kedua mu akan dipaksa tubik keluar daripada lubang tanah. Ini cerita engineer manusia. Ada lah ni engineer kereta, engineer kapal terbang, engineer motor. Ada satu lagi engineer manusia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni Nabi Muhammad yang royak. Orang lain royak tak boleh. Royak lagu mana pula? Kalau seorang doktor kata kita akan hidup balik, kita tanya balik, doktor tahu bila? Saya buat kajian. Kajian lagu mana doktor? Bukan doktor tak mati lagi. Kalau doktor mati dah hidup balik, saya percaya. Doktor kata saya mati dah sekali, hidup balik, percaya. Tapi kalau doktor tak mati lagi, pada doktor nak royak saya hidup balik, kita akan hidup balik, kita boleh soal. Sebab tu benda-benda yang manusia tak tahu ni lah Allah Ta'ala tolong beritahu pada manusia. Ini kelebihan agama ni. Kelebihan agama ni dia royak pada kita benda yang orang tak kerti, tak royak. Orang royak ni bukan doktor, bukan ahli sains, tapi Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah ni sifat dia ni Al-Khaliqu, yang menjadi, yang mencipta. Kita ni menjadi, kita buat rumah. Saya buat rumah, tapi ada maha mentah. Saya buat rumah ni daripada kayu sekian banyak, batu jokor sekian banyak, pasir sekian banyak, koli sekian ramai, habis duit sekian banyak, maka jadi rumah semua. Tiap-tiap orang bila buat benda, dia bukan ada pada bahan mentah. Buat rumah, kau buat nasi khabu, kau buat nasi dagang, kau buat berapa pun dia kena ada bahan mentah, kita panggil. Kalau nasi dagang, kena cari berah bulu berah lembu air tu. Allah Ta'ala buat bumi, dia ambil bahan mentah tuan. Ini nilai dia buat bumi.
buat orang dia ambil bahan mentah kan. Kalau buat tanah ni dia Allah Ta'ala buat ambil bahan mentah, ambil pokok kayu situ buat air sini, ambil batu denung buat air sini, ambil air denung buat air sini. Denung siapa dia buat? Ambil kayu denung, ambil pokok kayu denung tanah di tanah Melayu, ambil bahan kayu batu batan denung buat air tok dia Bukit Maruk dia ambil kan, ambil denung apa dia buat? Tak lesah juga. Oleh yang mereka kelebihan Allah Ta'ala hak yang kita puja dan kita puji lala ni ialah dia buat sesuatu dengan kun fayakun. Kun fayakun. Innama aradna amrin innama aradna idza aradna innama aradna syai'in aradna ya yaqul kun fayakun. Kun fayakun. Mungkin ada maka jadi cong. Ni Tuhan yang kita puja. Sama ada Melayu Muslim puja Allah, sama ada Cina Muslim puja Allah, sama ada India Muslim puja Allah. Inilah Allah, inilah orang. Allah inilah beritahu kepada kita bahawa satu hari nanti dunia semuanya akan hancur lebur. Aku berkacau idza waqa'atil waqi' dari sali waqa'atiha kadhiba sampai akhir dunia ni akan hancur lebur. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mubatha. Satu hari nanti bumi ni akan digegar. Lah ni kita gegar lah tempat ya lokasi lokaliti tempat tertentu. Gegar 2-3 hari mana gegar pula Haiti. Hari tu gegar di Padang Indonesia, gegar di tsunami di Aceh, gegar tempat satu hari nanti semua bumi ni akan digegarkan. Esok kau petani kau 1000 tahun lagi kau Allah alam. Tapi kita pastikan satu hari nanti usahakan orang bumi ni pun akan hancur, mati bila tu bumi akan hancur. Orang tak panggil mati, orang panggil hancur. Bumi hancur. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan akan dipupus tepat. Mana kutalan habis segala sistem apa ni astronomi ni akan hancur lebih habis untuk nak buat dunia lain. Malah cara dah ke manusia banyak tak semayang lah, mengaruh kecek koksi dadah lah, rasuah lah, berapa dekat cara dah kuduk perak peminat lawan aku balik baik mampu pada sendiri. Ni cerita mulanya maka kiamat ni berlaku. Apa nama ni, la taqumu sa'at illa ala yaday luka' min luka'. Kiamat tidak akan berlaku kecuali poknya jahat, anak jahat, cucu jahat. Mantu yang kata basah dah aku perak manusia ni ajar tak erti, dia tak dengar kata aku mampu. Ni benda-benda begini para hadis semua tak boleh orang lain nak buaya kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya terbaik kita buat maulud, ya kita duk buat hijrah, kita duk buat wukuf, hari wukuf, kita duk buat nuzul Quran, semua sekali nak peringat bagian. Ada satu lagi yang nak sebut hari itu, nak sebut lagi hari ini, iaitu dalam istiwa hijrah ni tak timbul masalah al-Makki al-Madani, bahkan timbulnya al-Muhajir dan al-Ansar. Sebanyak mana penyokong Nabi yang mai daripada Mekah, orang tak panggil al-Makki. Al-Makki makna orang Mekah. Orang Arab dia bubuh ya ujung tu bila nak sebuah pada benda. Macam orang Kelantan dia panggil al-Kelantani, orang Melayu dia panggil al-Malizi, orang Mekah dia panggil al-Makki. Tapi sebanyak mana orang Mekah hok tinggal Mekah tu Nabi Muhammad pergi ke Madinah, orang tak panggil al-Makkiyun, orang panggil al-Muhajirun, orang-orang yang berhijrah. Begitu juga penduduk Madinah, dia sepatutnya orang panggil al-Madani, al-Madaniyun, penduduk Madinah. Madinah nama tempat, nak bangsa orang, nak bangsa pada tempat dia panggil al-Madani, orang Madinah. Tapi orang tak sebut, dalam sejarah tak sebut al-Madani, dia panggil al-Ansar. Al-Ansar makna penyokong-penyokong. Apa pun jadi begini, sedangkan semangat kebangsaan negeri Arab ni lebih teruk pada bangsa Melayu lagi. Kita dah sebut Melayu Cina, orang Arab lebih teruk lagi. Dia ada apa ni, hamiyah al-jahiliyah, apa ni semangat, orang panggil semangat jahiliyah. Arab ni aku ni bakar ni. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, kita jumpa orang muka dia coreng. Muka coreng. Ada coreng so, ada coreng dua, ada coreng dai, ada bobo titik apa semua. Kini bimbang takut ilah, takut anak cucu ni ilah.
Manusia ni boleh hilang, boleh dicolek, boleh dijual berapa. Maka selagi ada tanda daya ke pipi ke berapa, ni bakon ni, kapun ni. Gi ke mana pun orang boleh can, ni bakon ni. Guru hamba seorang, nama Syekh Abdul Mia An-Namir, Dr. Abdul Mia An-Namir, guru hamba di waktu di Mesir, waktu di India lagi, dia ba'thah Masriyah di Hind. Dia ada apa, tatu. Dia ada tanda tatu ijah di jari dia. Mau tanya dia, orang Melayu tak ada. Bapa Ustaz? Tidak haram kan dia tatu. Dia kata aku kecil lagi, bakau aku lagu ni. Untuk nenek aku bila mak aku beranak, mak aku beranak kat aku, dia tanda sana. Takut hilang, takut colek daun kat apa. Jadi nak pecat, nak buat tak boleh. Hop, sedia. Lah ni walaupun kurang sekarang tak ada makin orang faham. Makna bangsa Arab lebih teruk bersemangat bangsa lebih daripada orang kita Melayu. Tapi kenapa tidak disebut Al-Madani, Al-Makki? Jawabnya ialah semak Islam mari ajar pada kita tak ada benda yang guna akhirat kelak lain pada takwa pada Allah. La fadla li arabi ala ajami illa bitaqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Takwa pada Allah inilah benda yang jadi aset, yang jadi hak kita nak kelek lepas Tuhan akhirat. Jadi orang Mekah, jadi benda. Orang Mekah lelah ni bangun kubur di akhirat kelak. Bangun debu akhirat, jumpa dengan Tuhan akhirat kelak. Membuat mana? Mana Mekah? Masuk syurga. Tak ada. Mekah sekalipun kalau tak dengar kata Nabi masuk neraka. Bahkan pak saudara Nabi tulis rekod dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba naran dhatal lahab. Pak saudara Nabi, adik kakak baca tabbat yada tu jelas pada kita bahawa orang yang bernama Abu Lahab ni saya sela naran, tak lama lagi akan masuk neraka. Dia pak saudara Nabi, bakal Tok Said kita panggil dia Tok Said, orang Arab, tapi nama dia digazet dah dalam Quran sebagai ahli neraka. Kenapa? Tak ada benda, tak ada bukti dia untuk menjadi ahli syurga. Syurga bukan senang, bukan mau masuk kedai kopi begitu. Tak. Maksud syurga ni ada buktinya. Jadi Abu Lahab ni walaupun saudara Nabi tapi bukti dia melawan Nabi. Melawan Nabi. Maka akhirat masuk neraka. Kita orang Melayu banding dengan Cina, kita pun sahur jadi orang Melayu. Kenapa? Cina kafir. Mu tak kafir ke? Kalau Arab boleh jadi kafir, pelik berapa kalau Melayu kafir? Arab sama Nabi pun kafir masuk neraka. Pelik berapa kalau orang Melayu lah ni lawan Nabi Muhammad masuk neraka, pelik berapa? Cuma kita tak masuk dalam kepala tu kerana lah ni baru timbul benda lagu. Yang hari tu orang tak sebut pun. Sebut kata Cina kan, tak pek masuk neraka. Dia tak bayar bel tak apa, sedap. Ni benda-benda beginilah kita perlu sebut dalam masa Nabi. Sama ada kita buat maulid Nabi, sama ada buat hijrah Nabi, sama ada nuzul Quran untuk Nabi, sama ada hari wukuf, hari apa sekalipun, kena sebut bagian ni supaya benda ni semakin jelas, semakin jelas dianuti dan diyakini oleh masyarakat, khususnya kita orang Melayu. Dan alhamdulillah akhir-akhir ni begitu sekali berkembang, apa namanya, hatta orang yang tidak Islam lah ni pun sudah pandai ada buat kelabnya kopas. Buat kelab Cina baik, India baik, semakin ramai kelabnya kompas. Kerana pas wayak bagian sebenar, piti tak ada tapi wayak bagian sebenar. Nabi Muhammad sengaja Allah Ta'ala buat ni anak yatim. Nabi Muhammad ni anak yatim. Kalau wayak piti tak ada, dia anak yatim. Wajadaka a'ilan, mu ni Muhammad anak yatim dah sekali, piti mah tak ada. Sebab tu orang Mekah terajuk Nabi, Allah Muhammad jadi Nabi, piti saya buta. Nak subsidi berapa tak boleh. Oleh yang demikian para hadis semua kita boyak barang sebenar. Tak ada pitih pun kalau kita boyak barang sebenar, orang boleh terima kerana telinga kita ni lebih kurang seperti lidah kita. Lidah kita ni kita bubuh makanan. Lidah kita ni ada, butir lidah tu ada Allah Ta'ala buat. Pandai mengecap manis masam, tawar tak tawar. Amat boyak semua pagi-pagi jemaah lun bagi ni dulu tadi cukup pada budak-budak. Bila kita berbuah tamar, berbuah air zam-zam, budak baru beranak 7 hari, bila berbuah air zam-zam dia telan. Berbuah tamar dia mamuk. Siapa dia ajar kamu mamuk? Membawa beranak 7 hari je. Apa dia ajar mamuk? Dan kalau buah tamar tu ada
masuk kulit keras-keras sikit. Ludah tu ludah. Budak kecil tu ludah. Kalau dia berasa atas lidah dia tak ada benda keras, berduri, sakit lidah dia ludah. Dia kehek, tak cakap sombak, dia kehek. Sebab dia ajar. Ni Allah Ta'ala buat dia kalau kita panggil fitrah. Allah Ta'ala bubuh tu manusia. Begitu juga telinga. Telinga kita ni kalau wayak barang sebenar, orang terima. Kalau wayak barang tak sebenar, orang tolak. Nabi Muhammad SAW wayak barang sebenar. Nya terima. Hak tak terima juga tu. Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa 'udwan. Kalau barang sebenar, kalau tak terima juga zulman wa 'udwan. Wajahadu biha, hey Muhammad, ada orang tolak ajaran kamu, wastaqanatha anfusuhum. Atipu dia terima. Atipu dia terima barang hak muroyak ni betul. Tapi kalau tolak juga tu zulman, kerana jahat. Wa 'udwan, kerana kerah keruk orang panggil. Orang kan kerah keruk, betul. Kerah keruk. Pasal tak dengar kata. Pasal tak dengar kata dia lawan. Jadi kita berayak sepatutlah. Tiap-tiap hari bila kita sembahyang, Melayu Muslim sembahyang, Cina Muslim sembahyang, satu perkara pokok yang kita minta dalam sembahyang ialah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maya subuh bangun belah diri angkat tangan dua belah, Allahumma hdina Rabbi fili warhamni wajburni warzuqni wahdini. Perkataan permintaan hidayah terlalu amat penting dalam hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Fatihah wajib baca dalam sembahyang. Makmum baik, tu imam baik, bayar perdu baik, bayar sunat baik, hatta sembahyang mayat, rokok pun tak ada, sujud pun tak ada, tapi Fatihah membaca. Kerana Fatihah ni mengandungi permohonan yang paling mustahab, iaitu hidayah Allah. Tunjuk aja Allah. Tunjuk aja Allah ni terlalu amat penting, maka kita kena minta ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami hidayah. Hidayah kita panggil tunjuk aja. Tunjuk aja, kau kita panggil ilham, kau kita panggil aku tak boleh terima. Kita kalau kita wayak dia tak dengar. Aku tak boleh terima. Tak boleh terima, tak masuk akal. Serabut perut dengar hak mu kecek, serabut perut dengar hak mu buat. Ni dia cendah balik. Sebab kuali panah kita bubuh air, tendai balik. Kuali panah bubuh air sejuk, tendai balik. Begitu juga hati perut kita bila penuh dahnya yang pahaman-pahaman tertentu, bila mari Islam dia tendai. Tendai tu dia panggil ma'adun amma thamud fahadaina fastahabbul 'ama 'alal huda wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Kaum Samud aku beri hidayah juga, ada nabi dia betul benar, fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi tak tahu dia suka buta pada celik. Kaum Samud aku beri hidayah juga ke nabi tertentu, tapi dia suka buta berabur, dia suka berabur pada jalan cerah. Itu cara sendiri Allah Ta'ala pada orang tolak hidayah ni, Allah buta. Allah ni semua jadi kumpulan ya. Hari ni hari 28 Muharram, esok Abilah Muharram. Dia sebut kata Muharram artinya ingat balik barang 1000 tahun hari itu Nabi kita hijrah, supaya kita nak sambung hidup Nabi 1000 tahun itu, dengan kita learn dia kalau boleh kan tu pakai anak cucu kita. Sebab tu Nabi Ibrahim AS waktu buat Baitullah ada learn itu, sudah buat gapo gak ikan bang doa Rabbana ja'alna muqimus salah wa min dzurriyyatina. Nabi Ibrahim hidup puluh ribu tahun hari itu, bila sudah buat Kaabah kan akak tangan Rabbana ja'alna muqimus salah, itu yang jadi laki ni anak apa ni kami ni orang yang muqimus salah. Dia tak kata Rabbana ja'alna al-musallin, bukan dia kata Rabbana ja'alna muqimus salah. Itu dari lakunya dia tak kata hijal lakunya orang sembahyang dah, orang yang berminat dengan sembahyang, muqimus salah. Aqama yuqim maknanya aqama al-'ud, mendirikan sembahyang. Orang terjemah mendirikan sembahyang ni amat tak berapa setuju, kena cari bahasa lain. Mendirikan sembahyang ni laksana kita sembahyang dalam diri kita, Rabbana ja'alna muqimus salah, itu adalah kami orang sembahyang dalam diri. Tidak begitu maksud dia. Bukan sembahyang dalam diri. Sembahyang diri ni ayat lain, hadis lain, nah lain. Muqim maknanya bekerja keras untuk sembahyang. Rumah kita butuh, rumah kita sengit, kita panggil awal tolak, kita berserandai, kita berkata usaha. Dalam tafsir Maraghi, kebetulan waktu mula-mula balik Mesir itu kena jadi guru Imam Muhammadi,
kena guru tafsir. Buku teks tu tafsir Maraghi. Dalam tu tuan-tuan semua baca molek tafsir Maraghi, Allah yarham Syekh Maraghi, Syekh Al-Azhar. Itu dia. Muqimus salah ma'khud min aqamal 'ud. Aqamus salata, asal kataan aqama ni ambil daripada aqamal 'ud. Aqamal 'ud, al-'ud makna kayu. Kayu yang diguna oleh orang Arab untuk buat bau anak panuh ni. Bawa anak panuh bukan sebagai barangan. Kena cari kayu yang benar-benar boleh kita bau dia, boleh kita paut dia, boleh dia tak patut supaya anak panahnya melancar kuat, maka bau tu kena cara balik. Jadi orang Arab yang hari tu nak boleh kayu bau seperti ni, dia masuk hutan cari pohon kayu tertentu untuk buat bau. Kalau jumpa pohon kayu tu dia tak tebal lalu, dia rici sana, dia jiruhai, dia berapa, dia rici buah dah persik, dia buah habis supaya kayu ni betul 2-3 tahun kemudian barulah dia tebal kayu tu pada salah api, barulah dia buat bau, tarik liuk molek, kita panggil liuk molek, luyunan. Sebagaimana usaha jaga anak kayu dan bukit ni supaya dapat liuk molek, boleh buat bau, tak patah tarik setahu mana pun, maka supaya kena gitu juga, kena usaha cermat molek semaya. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Nabi Ibrahim minta, ya Allah itu aku supaya kami, aku, anak aku, cucu aku Nabi Ismail ni orang yang cermat dengan semaya dan juga pak anak cucu. Wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Pak anak cucu aku pun aku nak minta. Jadi kita sebagai orang Islam kena tiru ajaran doa Nabi Ibrahim ni, dan kita jaga diri kita saja, jaga anak cucu lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim dalam Quran. Ajar pada kita supaya cermat, jaga diri, jaga anak, cucu cicit, ciut-ciut, pas kiamat. Ini benda perhani semua orang panggil Islam mengajar kita ni berfikir jauh, tidak sekat 2020 dak, jauh pas kiamat. Ini benda-benda gini yang Nabi Muhammad ajar, dia tak ada orang lain boleh ajar lain pada Nabi Muhammad SAW. Dan kita terima kasih, mengucap syukur pada Allah Ta'ala kerana kita jadi Melayu Muslim, dan insyaAllah Muslim dan dia mukmin sama. Sekarang kita balik pada ayat kita. Alhamdulillah lebih. Tak apalah, kita boleh pahala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah berasa puas hati, redha, kita panggil redha. Orang Melayu panggil rela. Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala rela terhadap orang mukmin ketika mana mereka bermubai'ah dengan Muhammad di bawah sebatang pokok. Ini cerita lama Amos buat itu. Waktu Nabi sampai di Hudaybiyah, timbul cerita bahawa apa ni untuk nak berunding di antara kumpulan Nabi yang tinggal Madinah, nak pergi ke Mekah buat haji ni. Belum pada masuk Mekah, Nabi kita berhenti di sebuah tempat nama Hudaybiyah. Sampai sekarang yang tempat tu masih lagi disebut Hudaybiyah. Dia tuan-tuan pergi ke Mekah, biasanya kita pergi dari sini, ingat balik cerita lama. Untuk berunding kerajaan Mekah, Allah Ta'ala kirim Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk berunding. Sampai sana dengan kabar kata Uthman ni kena bunuh, berita angin kena bunuh. Maka Nabi pun cawak kotel lah, kita panggil cawak kotel, siap ikat kemah kilah apa semua tadi, nak puan mati dah kena. Kerana sejak zaman lagi utusan ni orang kata kena. Pak lelo ni pegawai diplomatik, orang tak kena. Ini bukan sekat beliau ni dia pegawai diplomatik, ada satu ada hasanah diplomasiyah, ada satu kawalan diplomatik. Orang diplomatik mari negeri kita, dan kita pergi negeri orang, kalau kita ada kad kenalan diplomatik, orang tak ganggu. Kaedah dia. Jok zaman-zaman gitu lagi. Jadi waktu Nabi kita kirim wakil dia pergi perang Mekah ni, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni, tahu-tahu dengan kabar kata kena bunuh. Bila kena bunuh, artinya kaedah diplomatik tidak dipakai oleh orang Mekah, jahat Mekah. Maka Nabi pun mubayyah. Jabat sana, apa mubayyah ni kita panggil apa? Jabat salam, berikat setia, sumpah setia lah nak perang. Tahu-tahunya kau tak betul, dah sini nak semua balik. Tapi walau bagaimanapun sebanyak mana orang berjabat tangan dengan Nabi di bawah satu pokok tu, aku puas hati tu yang kata. Laqad
Dalam bahasa Arab kalau ada perkataan qad campur dengan lam, laqad, sesungguhnya tu. Sesungguhnya, mana kau tak percaya boleh baca maknanya. Laqad, sesungguhnya, bukan main-main, aku puas hati pada orang mukmin. Para hadirin semua, kalau betul lah kita lah, katalah kita ada, kena kita hari tu. Kita ni beranak tunggu 2000 tahun hari tu, duduk bersama Nabi ketika tu bermubaya'ah. Lepas tu turun ayat bahawa sebanyak mana orang mubaya'ah denganmu Tuhan Muhammad, aku puas hati. Berasal lagu mana kita? Kita ni orang panggil jinjing, jalan berjanji tak dekat bumi, suka hati Allah tu yang puas hati. Sebab tu kata Ar-Radiyah, satu hari Nabi kita ditanya oleh beberapa orang mengenai perkara tertentu. Ini cerita tu ayat wadduha wal laili idza saja, ujung tu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Orang ditanya Nabi 2-3 perkara, Nabi kata ginilah, mari esoklah, mari esok. Laksana dia boleh pasti Jibril mari aja. Sampai esok Jibril tak mari. Dia tak mari tu gak geger kena kopi lah Muhammad baru Tuhan Muhammad Tuhan tinggal dia, Muhammad peci, Tuhan peci dah ke dia. Itu kempen-kempen korban ni, kempen-kempen saraf, kita panggil kempen saraf untuk melemahkan Nabi kita Muhammad SAW. Lepas kiamat pun kempen saraf berlaku. Nabi yang lebih kurang 40 hari ikut cerita. Tak tubik keluar dengan susah hati lah, kerana berjanji dengan orang nak jawab esok, tapi tu tak boleh jawab. Sengaja Allah Ta'ala buat lagu tu, itu nak orang panggil terbiah Nabi. Bagaimana cara nak bahasa dengan orang ni. Jibril ni dia, aku tidak mudah. Kalau musuh mari esok dia tak mesti mari, dia kena ambil izin pada aku, dia permit daripada aku tak boleh permit dia, tak tahu ya pada Muhammad. Tu ayat wadduha wal laili idza saja, demi malam, demi cerah, demi malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalmu ya Muhammad, dia tak marah. Ujung tu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Untuk nak hibur hati Nabi Muhammad ni, Tuhan kata wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah akan beri padamu fatarda, sampai mu puas hati. Puas hati ni bukan senang. Tak ada benda atas dunia yang kata puas hati. Wartawan acak kali tanya hamba, pasal tok puas hati ke tok pegang Kelantan? Nasib baik hamba ingat bukan ni, kau tidak kena perakak molek. Hamba kata tak ada, atas dunia tak ada puas hati. Dan puas hati ni kehendak manusia. Tidur nak puas, bawa nak puas, makan nasi nak puas, berumah tangga nak puas, tak puas-puas. Tidur tak puas. Allah budak ni nak tidur tak boleh. Cakap buka radio, cakap buah aku tak puas aku tidur. Kenapa? Geger. Makan nasi tak puas. Aku nak makan nasi, ring telefon. Allah serabu telefon. Jadi tak ada benda tak puas. Tapi Allah Ta'ala beri jaminan ke Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan beri ke Muhammad, tak layak beri kepada dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ata yu'ti, kalau orang mengaji nahu apa ni sarah, dia panggil fi'il muta'addi, kena ada maf'ul. Aku akan beri kepada kamu. Dah beri apa? Dia senyap. Senyap maknanya lil-umum. Yusaful maf'ul lil-umumi. Maf'ul sekali-sekala kita buat umum. Sebarang benda aku nak beri, aku akan bersama puas hati. Nabi jawab lagi mana? Kalau kena kita, Tuhan kata lagu tu, Allah muju Tuhan, terima kasihlah. Tu ialah dalam. Tuhan kata dak, idzan la arda wahidah min ummati finnar. Ya Allah, dah berjanji lagu tu, aku ucap syukur, dah aku berjanji denganmu, aku tidak akan puas hati selagi seorang umat aku duduk dengan aku. Jadi gialah begitu duduk, gialah begitu. Kita sini puas hati muja. Idzan la arda wahidah min ummati finnar. Itu yang kalau berjanji lagu tu, aku nak ayat aku, aku tidak akan berasa puas hati selagi seorang umat aku duduk dengan aku. Kita baca hadis tu, dia kita tasih pada kita lain. Amba baik, adik kakak baik. Sungguh kau hak benda hak Nabi nak tu, kita juga selain dengan Nabi. Jangan jadi Nabi Muhammad nak umat dia masuk syurga belaka. Guys, nak tu lain. Nak Nabi Muhammad nak kita masuk syurga, tapi kita sendiri amal aku tidak masuk syurga. Ayah kata taksi nak suruh anak duduk universiti.
Katih teksi bokok yang aku ring. Katih teksi boleh piti ke anak ke universiti. Anaknya boleh piti kau diisap dadah di Kuala Lumpur. Tak selari cara anak buat kerja dengan secara pok buat kerja. Nak selari di atas usaha ibu bapa di rumah, nyaku lagi, koyoknya lagi, waktu tepung lagi, nak boleh piti, bui anak, nak suruh dulu universiti. Dan anak juga mesti selari dengan kadang ayat. Baca buku, study lah, itu, ini, itu. Barulah orang panggil itu. Kita, Nabi kita Muhammad, nak suruh kita bersyurga. Kita mayar pun dah. Buah, berharap. Ketika hari baru ni, mau baca buku, apa tak ingat. Buku Melayu. Dia kata, perangai orang Melayu, kalau dia duduk sore, dia tidur. Kalau dia ramah, dia bekwah. Dia duduk tegarai, dia mengopak. Betul tidak tahu, tapi perangai orang Melayu, kata dia. Kalau dia ramah, dia bekwah. Dia keduri. Kalau dia sore, dia tidur. Dia duduk tegarai, dia mengopak. Tak ada. Allah mal, tapi tak tahu. Baca buku Melayu. Baca buku apa tengok. 2-3 hari ni, ada seminggu 2. Allah, malik dia ni. Pokok blogger ni, bloggers, kita baca blogger ni cari ilmu, tak ada dek pun ilmu kadang-kadang cakap ngupak waktu jadi sore lebih dia tu ngupak. Kalau blogger ni beri ilmu pada kita boleh tambah ilmu melalui blog, tapi tak ada lah kita sekat tu sudah. Kemudian sesungguhnya Allah puas hati terhadap orang mukmin ketika mana orang mukmin itu bermubayaah denganmu, dia bawa pokok. Dan pokok ni kabarnya Sina Umar tebal. Itu tidak Allah alam. Pokok kayu ni Sina Umar tebal. Kerana cakap dia dakak ke cium ke jelak nak ambil berkat. Kerja malah cakap nak berkat. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Isi hati dalam perut kita ni yang menyebabkan orang itu bermubayaah. Dia mubayaah ni ikhlas aku sanggup rebahkan dan rebah kiri. Allah Ta'ala tahu barang hati perut mereka, bukan buat-buat. Puas hati kalau aku puas hati dengan dia kerana isi perut dia bersih namun. Oleh yang demikian, kau pertama waktu yang berinya fa anzala sakinata alaihim. Allah menurunkan sakinah atas mereka. Perkara pertama nikmat Tuhan beri pada kita zaman lepas lalu ni turun sakinah. Sakinah kita panggil tenang hati. Orang kempen pada macam-macam, orang kata Nabi Muhammad macam-macam, orang kata musuh kuat pun, tapi hati tenang. Ketenangan jiwa ni merupakan nikmat yang besar. Pak lalu ni pun kadang-kadang laki bini miskin. Tok laki miskin, bini miskin, tapi hidup tak rajin balas pak tu. Hak gaji besar, tok lelaki gaji besar, bini besar, 2-3 tahun cerah. Masuk mahkamah, tok khabar tu sial. Tok khabar sial orang ni balap cerah tutup. Utang apa semua. Jadi ketenangan ni tidak mari daripada duit. Tidak mari daripada pangkat, mari daripada nikmat Allah Taala beri pada kita. Kerana sesuatu yang kita faham dalam hati kita. Oh zaman itu tok lelaki miskin, bini miskin, tidur malam belaga belakang kadang nak belaga depan serabut sana nyau masuk hidung. Belaga belakang itu boleh tupai panah belakang tu lelaki, boleh bini tupai panah belakang bini tu lelaki. Nak wayak miskin sampai ke selimut tak ada belaga belakang nak panah, tapi hidup tenang pak tua tak aja balas sekalian. Ini sakinah. Kata sakinah ni selalu Allah sebut juga dalam masalah falsafah apa nama ni laki bini, apa namanya khalaqa min zawjiha apa ni litaskunu ilaiha isma'il qabla al-ayat litaskunu ilaiha qabla zak wa min ayati khalaqa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah Ta'ala buat manusia ni, hei manusia mungkin ngerti aku buat manusia ni ada jantan betina, ada laki puan. Laki puan ni menyebabkan litaskunu ilaiha, mu kahwin supaya mu dapat sakinah. Tujuan kahwin ni litaskunu ilaiha supaya mu dapat sakinah. Tok laki balik padan, bini rumah senyum sambung, walaupun miskin tapi tenang hati. Boleh hai dalam geluk cawan, boleh minum air tak apa, tapi hati tenang. Kenapa?
Waktu tu lelaki pergi buat kerja, balik tu nampak balik-balik anak boleh makan, rumah tangga siap molek, tak ada siapa, tak ada apa, tenang hati. Tenang hati ni satu nikmat yang tak dapat dibeli di market. Hasil dari boleh kita buat ni melalui apa ni orang panggil kepahaman. Itu sama lain. Lelah tak apa asalkan bini jaga molek. Lelah tak apa asalkan tu lelaki apa ni buat wali nafkah molek. Wa sabam fathan qariba. Dan daripada itu lain pada sakinah tenang hati, Allah balas pada mereka fathan qarib. Fathan kita panggil buka. Fathah ayat pertama nak buka. Sama ada buka pintu, sama ada buka pintu hati. Pintu hati pun terbuka juga. Belah mana pintu hati ni, belah mana tu orang buka Allah alam. Kalau pintu rumah kita boleh buka, boleh tutup. Pintu kereta kita boleh buka, kita tutup. Hati juga ada terbuka, ada tutup. Pintu langit juga terbuka. Ada masa pintu langit terbuka, ada masa pintu langit tertutup. Dan Nabi kita Muhammad SAW ajar pada kita, kalau kita nak berdoa, rebut peluang ketika pintu langit terbuka. Ketika mana? Ketika balik pagi, ketika balik petang, ketika hari Jumaat begini, ketika Tok Khatib nak naik mimbar, pintu langit terbuka. Ketika hujan turun, ketika kita berlaku kecemasan, ni pintu langit terbuka. Ketika tu jangan lupa, kadang-kadang kita cemas, gagal poket, beg tak ada, gelap mata, menatang mana curi, menatang. Patutnya ya Allah, susahnya aku, piti tak ada nyambil dah. Tapi lebih dulu kita menyupah dulu, piti pun tak ada, apa menyupah pula, apa untuk. Tapi tak kira untuk rugi nak berapa hajat, menatang mana ambil piti, tengah semayang pula tu ambil. Jadi ketika pintu langit terbuka kerana kita cemas ni, kita tidak pergunakan peluang yang baik ni, bahkan kita pelepah hajat kita melalui sumpah semua sekali. Ini kelemahan kita dalam memahami pintu langit terbuka, pintu langit tertutup. Jadi begitu juga ni, terbuka ni mengikut sahabat-sahabat, nak mengikut ahli tafsir ialah buka Mekah, negeri tempat Nabi Ibrahim AS buat Kaabah. Tapi walaupun Kaabah ni bukan tangan Nabi, tapi dikawal oleh orang yang melawan Nabi Ibrahim, akhir sekalinya pengaruh Nabi Ibrahim hilang, naik pengaruh hak musyrik, hak apa semua sekali. Jadi nak buka semula Mekah ni bukan senang. Tapi Tuhan kata apalah, waktu orang ni belum bayar denganmu, aku beri kepada dia upahnya, pertama sakinah, ketenangan jiwa, yang keduanya aku buat masalah sampai pintu Mekah terbuka. Dan tuan-tuan semua tahulah cerita ni, waktu Nabi kita pergi ke Mekah tahun Hudaybiyah ni, Nabi terpaksa balik ke Madinah semula, tak boleh buat umrah. Dan sahabat-sahabat Nabi begitu sekali menderita, begitu sekali kecewa. Tapi Nabi kata, aku Nabi, bukan pemimpin, bukan leader biasa, aku Nabi. Bila Jibril sebut lagu tu, aku kena buat. Aku sendiri pun tak kerti lagu mana, tapi dah aku Nabi. Inna ma'an Rasulullah Ibn Abdul Muttalib, aku ni anak cucu Abdul Muttalib, itu benar. Abdul Muttalib ni tuk bagi Nabi, dia dihormati ramai. Jadi tuk aku pun menghormat, cucu takkan lama tak hormat. Biar keduanya aku Nabi. Akhir sekali berlaku sungguh Fathu Makkah. Dia cerita masyhur. Wa ma'ani man katsiratan ya'kuluna. Dan selain itu banyak lagi harta nikmat yang banyak yang mereka kan. Allah azizan hakimah. Dan Allah aziz makna sifat Allah ni aziz, hakim. Aziz kita panggil la yamathilu syai', tak ada benda hak subhanahu wa ta'ala. Dalam sehari dua ni tuan-tuan semua timbul perkataan isu kalimah Allah, surat khabar, kalimah Allah. Dalam banyak-banyak benda hak bawa kenyataan, iaitu dah demo nak pada Allah, nak kalimah Allah, apa tak sih ke agama Allah, dan nak kalimah Allah. Allah ni nama bagi Tuhan. Siapa dia berbuat nama dia Allah? Dia sendiri. Anak kita tak berbuat nama dia sendiri. Kita berbuat nama anak kita. Allah Ta'ala dia berbuat sendiri nama dia. Kalau agak kita nak berbuat nama lagu mana Tuhan? Agak kita manusia, kita tak erti nak letak nama Tuhan. Kalau nama-nama ni mencerminkan benda tu. Kalau kita pergi masuk kedai buku, kita tengok buku banyak. Satu daripada daya tarikkan buku ni ialah nama buku.
Orang yang pandai buku nama buku dia mudah laku. Al-Kutub yaqa'u min ismih. Kitab ni orang baca melalui nama. Supaya kedai kuih. Setengah kuih Kelantan ni baru tahi itik. Kita tak boleh beli. So nak makan tahi itik. Baru nama tahi itik. Kalau orang tak biasa lagi, so tak siapa tahi itik. Dia tak pandai buku nama apa. Kalau nak buku nama orang, Ajar Lemah, Buah Tanjung, Cik Mek Molek, Teri Mandi. Tengok orang Kelantan buku nama kuih dia. Teri Mandi. Bukan senang, Teri Mandi. Anak raja tena tengah mandi. Semua orang pakai nak tengok belakang tengah mandi, buka kain. Dia bubuh nama kuih dia teri mandi, Cik Mek Molek macam mana. Ni orang pandai bubuh nama yang menyebabkan orang tak makan lagi berasa nak beli. Allah Ta'ala orang yang tak reti nak bubuh nama. Kerana kita bila kita bubuh nama Allah, arti kita reti benda tu berapa dia, maka namanya berani. Mana orang yang boleh faham Allah Ta'ala berapa dia? Moga dia ada pada kita Jod Azali lagi, tak raja tak ada dia ni, dan dia tak raja mati, baru padan nama dia Allah. Maka mau tak mau Allah sendiri bernama dia Allah Jalla Jalaluh, nama dia Allah. Tuhan kita nama dia Allah. Lepas tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Salim. Kita panggil Asma' Allah Al-Husna. Sebab tu lah ni bila timbul orang Kristian nak guna Allah dalam dia, hamba kata dah dia nak nama kau ambil dengan agama belaka dah. Apa dah ambil nama saja tu. Bentar jawapan lagi senyap kan. Tu dia. Alhamdulillah spoiler ni di Malaysia ni sahur cakap bank Islam. Bank Islam di Kelantan ni negeri yang pertama mengharamkan riba. Ambil pueta Datuk pegawai kebangan ketika tu tahun 90 tu, nama Datuk Yusuf ke apa semua sekali. Kata Datuk tarik semua duit kerajaan Kelantan dalam bank-bank ribawi, bank-bank komisioner, tarik semua. Lah ni bila berlaku krisis ekonomi global, kita faham seluruh dunia berlaku pakar Amerika sendiri banyak tokai-tokai bunuh diri kerana rugi, kerana riba dan spekulasi. Pakar puji berlaku sistem ekonomi Islam bagus kukuh sekali. Tu pun tak berapa Islam lagi, bank kita tak berapa Islam ni lagi, berseset-seset tak apa lah. Jadi apa kata itu baru ekonomi Islam yang mempuji dah. Apa tak ambil akidah Islam kali? Ekonomi Islam yang mempuji dah, ambil belakang dengan Islam, pak akidah Islam, sosial Islam, apa nama ni, budaya Islam, ambil semua sekali. Tidak ambil ekonomi saja, tak selesai masalah. Allah terpuji sekali. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana kullaha. Ya Allah, tolong ampun dosa kami semua sekali, diqqaha wa jillaha, dosa kecil, dosa besar, wa awwalaha wa akhiraha, dosa kami buat zaman-zaman muda itu dan zaman-zaman akhir ni, wa alaniyataha wa sirraha, dosa yang kami buat secara terang-terangan dan dosa yang kami buat secara sulit-sulitan. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir dhunubana, wahai Tuhan ampunlah semua dosa kami, wastur uyubana, dan tutup segala kelemahan-kelemahan kami, wala tushmit bina a'da'ana, jangan pula pada musuh-musuh kami gemerokkan kesilapan-kesilapan kami, wala tasub bina asdaqana, jangan ada kawan kami cahting kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Tuhan, kalau rezeki kami duduk langit, tolong bawa turun ke bawah bumi. Wa in kana fil ardi fa arju. Kalau rezeki kami duduk lapuk bumi, tolong keluar ke atas muka bumi. Wa in kana fil bahri fa atli'hu. Kalau rezeki kami duduk laut, di lapuk laut macam petrol dan sebagainya, tolong naik ke laut. Wa in kana asiran fa yasiru. Kalau rezeki kami payah, tolong mudahkan dia. Wa in kana qalilan fa kathirhu. Kalau rezeki kami sikit, tolong banyakkan dia. Wa in kana kathiran fa hawinhu. Kalau rezeki banyak dah, tolong mudahkan dia.
wa barik lana fi. Dan sampai itu kami minta supaya sebanyak mana rezeki sikit banyak apa semua sekali biar berkat bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma atibarakas salihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Tuhan, tolong buka pintu hati kami dan pintu hati kaum kami supaya dapat dimasuki oleh kebenaran. Wa antaqal fatihin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Hai Tuhan, tolong babah daripada kami azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Kana azab neraka jahannam terlalu berat. Innaha sa'at mustaqarran muqama. ربنا اجمع بيننا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Wahai Tuhan, satu hari nanti kamu akan peripun semua manusia di muka dunia ini, hak yang mati-mati semua hidup. Maka ketika itu tulah peripun kami bersama Nabi Muhammad SAW. Kerana kami tak kenal Nabi Muhammad dan Muhammad tak kenal kami. Kau tidaklah kerana pertolonganmu ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.